Kebanyakan cakap kalau rapat pun kalau bau busuk tu tak guna juga. Macam tu. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Terima kasih kepada tunggu-tunggu Kak Ija tu. Nak tengok live Kak Ija, kita ucapkan terima kasih. Hari ni kita live lagi. Kita nak cerita pasal cerita nenek kebayan kau lagi. Dah balik-balik nenek. Hai Ria. Ria ni Kak Ija punya agent yang berada di Kajang. Jadi siapa-siapa yang ada di Kajang kalau nak ubat cepat boleh dapatkan daripada Lia. Okey. Minta tolong like sikit, minta tolong love sikit, minta tolong share supaya boleh spread the news. Spread the news pula, maknanya boleh berkongsi lah. Berkongsi dengan kawan-kawan ataupun dengan adik-beradik yang muda remaja lagi tu kan, ramai yang tak tahu. Jadi hari ni nak cerita pasal apa Kak Ija? Nak cerita pasal bebel orang tua. Ini Kak Ija nak membebel orang tua. Hai Alia, Hidayah, apa khabar? Selamat malam. Hari ni dengan Kak Ija lagi. Nak membebel lagi. Membebel pasal apa hari ni Kak Ija? Nak bebel pasal nenek kebayan cakap kalau rapat pun kalau bau busuk tu tak guna juga. Macam tu. Ni cakap kasar lah. Rapat je tak guna juga kalau bau tu busuk. Dia macam tu. Dia cakap garang lah. Ni Mak Tiri punya style cakap. Kalau dah bau busuk tu kau rapat lah macam mana pun tak guna. Orang tua-tua dulu punya style cakap kan. Macam tu. Jadi itulah yang Kak Ija nak ceritakan ke korang. Nenek kebayan. Akak kau sekarang ni jadi nenek kebayan. Malam-malam kita rupa macam nenek kebayan akak kau Akmal. Kau tak nampak? Ikut dan je. Mana yang boleh sarung. Tak ada lah macam orang nak make up dulu ke nak live, tak ada. Macam nenek kebayan ikut lah. Kan janji Keja boleh bagi korang input yang bagus. Janji boleh bagi korang ilmu yang bermanfaat sikit lah kan. Boleh kongsi-kongsi. Kak Ija nak kongsi-kongsi je sebenarnya kan. Seronok tengok Kak Ija bebel. Mesti korang ni tak ada orang yang nak bebel-bebel kan. Jadi bila Kak Ija bebel ni korang suka lah nak dengar. Okay, hari ni nak bebel lagi. Nak bebel pasal bukan Kak Ija nak marah lah. Kak Ija nak bebel je kat korang ni supaya korang faham. Sebab kalau tak bebel tak faham. Tak bebel tak faham, tak cakap tak buat macam anak-anak lah, macam mak marah ke anak lah kan. Masa dulu time akak engkau kena marah. Sekarang ni time korang lah pula. Bila lagi korang nak merasa macam Kak Ija dulu kan. Kalau akak engkau tak kena marah dulu tak jadi macam ni. Okey. Jadi hari ni minta masuk-masuk lagi. Kita tunggu sekejap lagi sebelum Kak Ija nak ceritakan kat korang pasal pasal nak rapat tapi bau busuk. Tak guna juga. Apa maksud Kak Ija tu? Nak rapat tapi bau busuk tu tak guna juga. Macam biasa segmen malam Kak Ija adalah selalunya Kak Ija segmen yang berkaitan dengan produk lah. Produk Kak Ija. Tapi Kak Ija bukan nak jual produk waktu ni. Kak Ija nak cerita. Kenapa Kak Ija buat benda ni? Sebab kalau tak, korang tak faham. Herba Kak Ija ni herba yang ada cerita. Bukan herba yang kita ramukan ikut suka. Korang boleh beli ikut suka. Tak. Herba Kak Ija ni kita ramu ikut ada ceritanya. Kita ramu ada kisahnya. Dia ada kesinambungan. Dia romantik sikit tau. Akak kau ni romantik orang. Ya kau? Kalau ikut akak dengan abang lagi romantik pada akak. Akak ni jenis orang yang kasar. Tak ada jenis orang nak lembut-lembut ke, tak ada. Kalau cakap, kalau boleh keluar biji mata, ialah ramai anak. Kalau boleh tersembul biji mata tu, tersembul keluar macam tu kan. Tak adalah kan, gurau-gurau. Okey, jom kita start. Okey, apa yang dimaksudkan dengan cerita nenek kebayan hari ni? Dia nak kata pasal kalau rapat pun busuk tak guna juga. Walaupun rapat, kalau busuk tak guna juga. Bau busuk, nak rapat je. Tapi tak fikir pasal bau yang keluar daripada kita punya bahagian intim. Okey, bagi seorang perempuan zaman sekarang, rapat tu adalah sangat-sangat penting. Itu adalah satu perkara yang sangat sinonim. Korang war-warkan pasal benda ni bila daripada kita anak dara, kita dengar
Bila dah kahwin pun kita dengar benda macam ni. Bila dah beranak pun kita dengar benda macam ni. Asyik cerita nak rapat aja. Orang ni dia fikir nak rapat je, dia tak fikir ke kita punya kesihatan. Dia tak fikir ke kesihatan rahim tu macam mana. Dia tak fikir ke nak sihatkan badan tu macam mana. Apakah perempuan ni hanyalah untuk bahan beranak aja, kan? Tak payah jaga badan, tak payah kita layan suami je. Walaupun badan sakit, tetap kena layan suami. Adakah macam tu sebenarnya tempat perempuan ni? Tidak, kan? Sebenarnya kita ni banyak sangat, terlampau banyak diomong-omongkan dengan kena rapat. Kena rapat, manjakan ni, kena rapat, manjakan ni. Sebenarnya bukan begitu. Bukan begitu ya adik-adik. Kak Ijah minta maaf. Kak Ijah nak cerita bagi adik-adik yang mungkin ada yang Angah kena slow sikit. Angah, Azran, slow sikit TV. Kan? TV kuat pula hari ni. Dekat diorang. Jadi hari ni Kak Ijah nak cerita pasal kenapa penting, apakah sinonimnya. Sinonimnya orang zaman sekarang ni sikit-sikit saya nak manja kani je Kak Ijah. Dalam pantang pun nak makan manja kani sahaja. Cukup ke? Cukupkah manja kani sahaja untuk merawat badan anda? Okey, macam ni. Kenapa orang nenek kebaya ni dia cakap kalau rapat bau pun tak guna. Pertamanya, sebagai seorang perempuan, penjagaan dalaman itu adalah sangat penting, tak dinafikan. Yang dimaksudkan dengan penjagaan dalaman itu bukanlah hanya pada bahagian Miss V kita. Bukan. Penjagaan dalaman wanita ini adalah menyeluruh. Dia bukan hanya pada bahagian Miss V, bukan hanya pada bahagian dalaman Miss V sahaja. Dia termasuk pada bahagian rahim, termasuk kepada badan, peraliran darah badan supaya kita ni sihat. Wanita ni dia kena sihat, terutama perempuan-perempuan yang dah melahirkan. Kesihatan tu adalah sangat penting. Bukan sahaja untuk kepentingan diri kita, tetapi juga untuk keluarga kita. Sebagai seorang wanita, menjaga kesihatan itu adalah satu prioriti. Sebab kita ni macam tiang kepada rumah kita. Kalau tiang tu hanyut, tiang tu condong, makanya rumah akan bergoyang. Yang ada dalam rumah suami dan anak-anak. Macam itulah. Sebab itulah sangat penting untuk menjaga dalaman. Dan perlu diingat, penjagaan dalaman wanita ini tak boleh hanya bergantung kepada sebiji manjakani. Ada tak buah manjakani? Ada tak? Kita dah blend semua. Sebiji manjakani tidak akan mampu membantu anda merawat badan anda. Sebiji sehari je dia nak makan manjakani weh. Beranak mengandung perut besar 9 bulan. Nak makan ni manjakani ni nak makan sebiji sehari. Korang rasa biji ni boleh ke nak tampung perubahan yang berlaku kepada badan kita ni? Boleh ke nak ini kita bukan ada tambah steroid yang boleh menambah tenaga badan, tak ada. Sebab ramai yang kata saya nak manjakan ni sahaja. Ramai betul. Kak Ijah nak buang skeptikal korang yang manjakan ni sahaja boleh membantu menyelesaikan semua masalah anda. Itu tidak benar. Tidak benar. Nak bagi perbezaan manjakan ni sebiji dengan contoh Kak Ijah nak bagi contoh kepada korang supaya korang faham. Dalam laci ni ada tak? Sekejap lah tunjuk manjakan ni. Nak bagi contoh sebiji manjakani tu dengan 36 jenis herba dekat dalam ni. Korang nampak mana banyak? Kan? Mana banyak? Mana banyak? Ada lagi manjakani. Bawa sini sikit. Last manjakani ni kau nak tunjuk. Sebab orang tak berapa faham. Kenapa tak faham? Kak Ijah pun tak tahu kenapa. Jadi Kak Ijah nak bagi korang faham. Supaya badan lesu Kak Ijah. Kenapa lepas kahwin badan lesu boleh share tips tak? Boleh Idayus, kejap lagi Kak Ijah share tips bagi badan kuat, sihat selepas berkahwin. Cewah. Kan?
Ramai orang dia ingat wanita dekat luar sana, nak-nak yang muda-muda remaja sekarang ni, dia ingat dia makan sebiji manjakani ni, boleh menjadi ubatan merawat 10 jenis penyakit dalaman saya. Logik ke tak logik? Kak Ija nak tanya, logik kah sebiji manjakani ni kita ambil, sebiji tablet manjakani ni kita ambil untuk merawat semua masalah dalaman korang yang dah 9 bulan membesar perut tu. Cukup ke tak cukup? Tak cukup. Okey, Kak Ija nak bagi tahu yang ianya adalah tidak mencukupi. Tak cukup ya. Tak cukup. Kena tahu yang sebiji manjakani tidak akan dapat membantu korang merawat badan. Manjakani ni adalah untuk membantu, dia kena ada pelengkapnya. Macam Kak Ija dah banyak kali cakap. Okey, selalu kalau orang nak ubat pun, akak saya nak manjakani je, akak saya nak manjakani je. Kak Ija bukan tak nak jual, Kak Ija boleh je jual kat korang manjakani ni. It's okay, selagi Kak Ija menjual. Tetapi, Kak Ija suka kalau korang dapat manfaat daripada apa yang korang beli. Okey, bila nak beli barang, make sure yang kita dapat manfaat. Kita ni dapat menyelesaikan masalah kita. Okey, dapat menyelesaikan masalah kita. Kak Ija, saya ada masalah, Miss V saya berbau kentut vaginia. Saya ada masalah macam-macam masalah dalaman. Keputihan yang melampau. Boleh tak kalau saya nak makan manjakani sahaja? Tidak boleh. Minta maaf adik. Kak Ija cakap terus terang, tak boleh. Kan? Kenapa Kak Ija tak boleh? Yang nak merawat korang punya masalah yang berderet tu adalah sebiji ini sahaja yang korang nak. Okey, nak guna sebiji ni untuk rawat seluruh masalah korang tu, itu maknanya akak engkau menipu. Kan menipu. Tak boleh. Dia ada rangkaian dia. Dia ada cara makan dia. Dia bukan macam tu sahaja. Dia ada dia punya terma dan syarat. Terutama bagi mereka-mereka yang melahirkan. Kita kena tahu yang perut kita membesar-besar mana. Kita kena tahu yang macam mana pengenduran lantai pelvis kita tu berlaku. Kita kena tahu macam mana perubahan bentuk payudara kita berlaku. Kita kena tahu macam mana himpitan yang berlaku pada organ-organ dalaman badan kita. Kita kena tahu apa yang kita perlu untuk rawat luka-luka dalaman yang ada, yang berlaku selepas kita melahirkan. Sama ada melahirkan secara normal ataupun secara caesar. Banyak luka-luka dalaman yang perlu kita rawat dan sebiji manjakani tidak dapat membantu anda. Kalau sebiji manjakani je yang korang nak makan, Kak Ija minta maaf, itu bukan perawatan dalam pantang. Okey, perawatan dalam pantang ini lebih kompleks daripada yang korang sangkakan. Sebab ramai adik-adik yang sebenarnya datang kepada Kak Ija, saya ni tak dapat berubat dalam pantang dan sekarang ni saya ada masalah sekian. Okey, bukan seorang tapi ramai yang mempunyai masalah yang sebegini. Saya ada bau, suami ada yang cakap suami saya kata saya punya kemaluan ni berbau macam ayam kena rendam. Okey. Jadi ini adalah satu perkara yang sangat memalukan bagi seorang wanita. Maknanya fail kita menjaga diri kita. Walaupun kita jaga bersih, Kak Ija tak kata korang pengotor ya. Kak Ija tak cakap korang pengotor. Sebabnya orang-orang yang bermasalah macam ni selalunya bukan orang yang pengotor. Orang yang particular pasal dia punya pakai pencuci, pakai panty liner, pakai macam-macam kan. Tapi dia bermasalah berbau ini disebabkan dia tak menjaga, tak merawat. Apa yang perlu dirawat tu tak rawat dengan betul. Apa yang perlu dirawat sebenarnya supaya elakkan bau-bau ni Kak Ija, kan. Sebabnya bau ni sangat penting tau. Sama ada bau badan, ada orang yang kita duduk sebelah dia, macam kalau orang perbidanan, orang-orang tua dulu, dia akan tahu. Macam orang-orang yang dah selalu dengan perbidanan ni, dia akan tahulah. Orang tua-tua, orang yang bidan-bidan kampung, tukang-tukang urut ni, dia akan tahu. Kalau kita duduk dekat orang, kita boleh bau dia punya bau badan yang hanyir tu, kita boleh tahu dia tu berpantang dengan betul ataupun tidak. Kita boleh tahu, kita boleh bau.
badan orang tu berbau hanyir atau tidak. Kalau kita yang sebelah dia ni boleh bau, yang berdekatan dengan dia, apa lagi suami dia. Kita bau-bau badan, apa lagi bau bahagian yang penting. Kan? Ini adalah sangat-sangat penting untuk kita jaga. Sebabnya bahagian intim wanita ini adalah satu bahagian yang bau itu datang daripada kesihatan dalaman. Okey, kesihatan dalaman sangat-sangat penting untuk jaga kesihatan dalaman. Sebab itulah nenek kebayan korang dulu-dulu cakap, kalau rapat pun berbau tak guna juga. Betul kan Siti? Ramai yang ada masalah macam ni. Sampai kita boleh bau dia punya hanyir tu bila kita duduk dekat dengan dia. Kita boleh tahu. Kak Ijaz, kalau Kak Ijaz boleh tahu. Tengok muka pun Kak Ijaz boleh tahu. Hai Siti, selamat malam. Kan? Kita boleh tahu tengok muka dia, adakah dia orang yang kurang ubat badan dia akan nampak sangat lesu. Sangat lesu. Dia akan nampak, akan reflect pada wajah dia. Wajah dia akan nampak berbeza daripada dulu. Dia akan nampak sangat lembik. Macam itulah lebih kurangnya. Kalau akak kau nak buat pun tak reti juga kan. Orang yang kurang berubat. Jadi sangat-sangat penting untuk jaga dalaman. Berbeza jaga dalaman dan jaga kerapatan ni. Bukan kata kita tak payah bagi rapat. Boleh bagi rapat. Tetapi penting untuk rawat dalaman tu dulu. Supaya bila kita rapat tu, rapat dengan betul. Rapat, lepas tu tak ada banyak air, tak ada berbau busuk, tak ada kentut-kentut, tak ada sakit, tak ada hilang nafsu kan. Ini adalah sangat penting untuk kita rawat. Dan Kak Ija cakap lagi sekali, kalau korang nak rawat dengan sebiji manjakan ni tak memadai, tak cukup untuk badan korang. Korang perlukan herba yang lebih untuk merawat badan yang bermasalah macam ni. Kena tahu yang bila kita hamil, perubahan hormon badan kita ni terjadi 2 dan 3 kali. Pertama sekali di awal kehamilan kita akan ada perubahan hormon dalam badan kita. Itu yang menyebabkan kita rasa breast kita berdenyut, kita akan rasa tak nak makan, kita akan rasa loya, ini adalah daripada perubahan hormon. Bila kita mengandung, bila kandungan dah masuk ke trimester kedua, kita akan berlaku perubahan hormon lagi. Okey, perubahan lagi hormon bila kita akan rasa lebih selesa dengan badan kita. Bila dah dekat nak bersalin, okey, perubahan hormon lagi bilanya kita nak contraction. Nak contraction tu ada perubahan hormon lagi. Bila lepas dia keluar baby, ada perubahan hormon lagi. Ada berapa kali perubahan hormon yang terjadi kepada badan kita dalam masa, terutama bila tempoh melahirkan. Masa contraction, perubahan hormon. Bila kita bersalin, perubahan hormon. Lepas bersalin, ada perubahan hormon. 3 kali ada perubahan hormon kat situ pada badan kita. Dan sangat-sangat penting untuk kita tackle. Maknanya kita rawat. Dekat sinilah yang selalunya terjadi. Kita kemurungan, kita rasa down, kita rasa swing, kan, dekat sinilah sebabnya perubahan hormon tu berlaku sangat pantas. Okey, dan ramai orang yang tak dapat nak tak dapat nak lawak muka Kak Ija buat lesu. Nak bersama pemalu. Betul, kalau ada bau-bau ni nak bersama pemalu. Dan kalau suami tak tegur tak apa, kesian suami. Ada yang suami tegur, ada yang sampai 2 tahun tak boleh bersama dengan suami sebab dia malu. Itu lagi. Kita punya self confidence pun akan berkurangan. Betul. Mak kita dulu selalu kias, jangan harapkan muka je cantik kalau situ berbau kan. Ini memang adalah kiasan yang selalu digunakan orang dulu-dulu. Kak Ija nak cerita sebab ramai sekarang dia nak Miss Dwi dia cantik sahaja. Dia pentingkan bahagian tu sahaja. Dia lupa yang dia kena jaga keseluruhan badan dia. Kalau perut kita tak fit kan, perut kita ni tak kejap kan, kita akan rasa longgar-longgar, akan rasa sangat tak sedap tau. Korang akan rasa sangat
bergegar-gegar kat dalam tu. Itu pun juga menunjukkan yang kita tak berapa sihat daripada segi dalaman. Kalau contohnya badan kita selalu sakit kan, kita punya pekerjaan pun kita akan lebih down. Kita punya self confidence, keyakinan kita kan, nak jaga anak pun kita tak larat, nak jaga suami pun kita selalu tak larat. Jadi ini akan merenggangkan hubungan korang. Sangat-sangat penting sebenarnya penjagaan badan dahulu, penjagaan rahim dahulu, penjagaan keseluruhan dalaman dahulu. Lepas tu baru kita, nombor 2 stepnya adalah merapat. Pertama merawat, kedua kita merapat. Okey, lepas tu barulah aturan tu betul. Aturan dalam merawat badan ni bukan Kak Ija kata tak boleh merapat, boleh. Cumanya dia ada aturan. Sebelum kita merapat, kita make sure lah semuanya dalam keadaan sihat dulu. Kita ada dalam keadaan sihat. Nak tanya, ubat period boleh minum ke? Boleh. Boleh ya. Bau dia memang tahap teruk. Betul Kak. Betul Siti. Kalau orang yang ada bau ni, kita akan bau dia tahap teruk. Mungkin Siti ni orang yang pandai juga daripada segi apa ni, jadi dia tahu bau. Dan orang lama-lama akan tahulah bau dia. Lagi tengok orang jalan, tengok kalau Kak Ija tengok dia orang berjalan, orang yang bawa anak ni berjalan, kita pun boleh tahu. Kita tengok cara dia jalan pun kita boleh agak dia ni tak berapa sihat dia ni, kesian dia ni. Kita boleh tahu. Kan? Jalan macam akak engkau 40 lebih tahun kau boleh lagi pakai kasut tinggi catwalk. Korang pakai slipper. Slipper apa nama dia ni dah? Slipper yang masuk jari dia kepit dah. Slipper Jepun tu. Serik. Muka dah penat dah ni. Muka penat. Dia mengata kat Mira tu. Taklah, kau tak pakai slipper Jepun. Oh, dia pakai slipper Hello Kitty. Aku lupa. Dia pakai slipper yang ada dekat jual yang apa ni tu. Dia macam tu lah dia punya gaya. Dia jalan pun tak larat. Mira ni dia larat sikit lagi lah. Yang ni Kak Ija cakap yang tak berapa lah, yang tak larat betul ni. Memang ada yang macam tu Kak Ija tengok. Sebabnya tak menjaga dalaman tu betul. Tak menjaga betul dulu. Dia jalan macam kalau akak kau tunjuk, kau kata aku Pak Maun Siti. Sandal. Kan, pakai Kak Ija tunjukkan, kau kata akak kau ni macam Pak Maun. Betul, Kak Ija memang terror baba tunjuk ni. Kalau akak kau tunjuk cara jalan, nanti kau orang gelap ngekek-ngekek pula kat aku. Okey, jadi macam tu lah. Kalau orang dulu-dulu dia boleh tahu. Dia memang kita kata kena rawat dalaman tu penting. Perawatan dalaman ni perlu buat dulu. Macam Kak Ija nak cakap tadi. Kenapa orang dulu? Kenapa Kak Ija nak terangkan pasal ni? Adalah kerana orang zaman sekarang, adik-adik zaman sekarang mungkin sebab havoc kan dengan tak berani pakai heels. Akak engkau pakai heels berlari. Dah tua ni walaupun slip disc pakai heels, kau gila. Okay, kenapa orang tua-tua dulu dia kata kena rawat dulu? Sebab tu sangat penting untuk korang minum herba yang betul. Okay, macam untuk rawatan rahim, rawatan badan. Orang selalu tanya Kak Ija, apa beza kalau saya tak nak ubat periuk, saya nak ambil banjakani je, boleh tak? Tak boleh, Kak Ija cakap. Tak boleh, minta maaf, kau orang pergi cari ubat kat lain. Garang kau, kakak kau. Belum lagi kakak kau. Bukan sebab apa, sebab Kak Ija nak korang dapat khasiat yang betul untuk rawat masalah korang. Okey, untuk ibu-ibu yang bersalin, untuk ibu-ibu yang ada masalah dalaman, yang ada rahim jatuh, yang ada masalah, semua masalah dalaman, Kak Ija nak tunjuk korang perbezaan herba. Kenapa Kak Ija tak bagi korang makan sebiji manjakani jika nak dibandingkan dengan ubat periuk. Mana yang korang rasa lebih banyak khasiat? Kau ingat ni nuklear, kan? Ini bukan nuklear. Ini bukan bom atom. Okey? Tak cukup. Melainkan kalau korang nak makan satu hari sepaket ni manjakani. Kan? Boleh. Tapi tak betul sukatan. Sebab tu Kak Ija cakap ambil ubat periuk dulu. Okey, ambil ubat periuk, ambil set sihat cantik kalau ada masalah.
Okey. Bila kenalkan jamu, gelilah tak pernah makan jamu dari dulu. Betul tu, dari dulu. Macam mana nak tengok ni? Dari dulu macam tu, macam mana tu Kak? Orang sekarang sombong bila kenalkan jamu, betul. Orang sekarang memang banyak yang skeptik bila kenalkan jamu. Dia lebih suka makan dadah. Dia lebih suka makan, kalau akak kau jual Panadol tu akan kau tumbuk, Kak Ija akan masuk dalam kapsul, Kak Ija cakap ubat beranak pun orang belilah. Yang tu dia boleh laku. Kalau akak kau, betul Kak Ija cakap, sebab orang sekarang memang suka yang macam tu. Diorang tak kisah, dia tak kisah taruh benda pun dalam. Kalau Kak Ija tumbuk arang pun, Kak Ija masuk dalam kapsul tu, Kak Ija cakap kat kau tu obat beranak, kau orang makan. Orang sekarang makan Siti. Dia tak kisah apa bahan dalam tu. Walaupun korang taruh lah serbuk penaik ke kan, serbuk bikarbonat ke benda-benda kat dalam tu, orang tak kisah. Dia makan je as long as nampak moden. Masuk dalam sachet, taruh gula ataupun korang blender je gula, masuk sachet. Ni jamu moden. Tengok korang. Beli. Sebab apa? Sebab diorang moden kan, diorang tak percaya pada benda yang diorang nampak. Baik tak nampak lagi diorang percaya. Kak Ija nak order set rapat pemikat boleh Muzaina, boleh dapatkan daripada Kak Ija, boleh dapatkan daripada Kak Lea, boleh dapatkan daripada Kak Maal. Taruh julap pun boleh. Taruh julap, kau kata obat kurus, orang beli. Dia tak kisah, dia asal tak nampak. Sebab tu itu yang kita nak kena tunjuk ajar sebenarnya. Sebab tu Kak Ija nak tunjuk ajar kan. Orang tua boleh ke minum ubat periuk? Boleh. Sebab apa Kak Ija kata orang tua boleh nak minum ubat periuk? Kak Ija nak tunjuk kat kau akar-akar yang sangat bagus untuk membantu mengurangkan darah tinggi dan juga kencing manis. Kita ada taruh, nampak ni Kak Ija ada taruh mahkota dewa. Okey, ini sangat bagus. Okey, kita ada taruh bidara putih. Okey, kita ada taruh bidara putih dalam ni. Ini bidara putihnya, kita ada taruh bidara putih. Bidara putih ini untuk kencing manis, untuk darah tinggi. Kalau mak korang kencing manis tinggi sangat, cari daun kayu bidara putih, rendam sikit, bagi dia makan. Dia rasa sangat pahit tapi bacaan kencing manis korang akan cepat turun. Okey? Macam tu. Jadi jangan cakap, sebab tu Kak Ija nak cakap rawat dulu, jangan terlampau skeptik nak merapat. Sebenarnya dalam ni pun korang boleh dapat khasiat merapat. Bukan khasiat merapat je korang boleh ada. Ada 36 jenis herba, 36 khasiat ada. Barulah boleh list 36 khasiat sebab ada 36 daun. Jadi tahu setiap daun tu fungsinya untuk apa. Cuma Kak Ija tak cakap lah 36 khasiat tu korang akan dapat. Selalunya orang akan dapat bonus. Kak Ija cakap ni untuk rawat rahim. Okey, Kak Ija tak cakap lah korang akan kurus, korang akan kulit cantik, korang akan macam-macam. Kak Ija ni biar berbenar. Kan? Tidak. Kak Ija tak tulis macam tu. Kak Ija cakap yang lebih-lebih tu kalau bersesuaian dengan badan, insya-Allah itu adalah bonusnya. Kita tak kata semua tu tak kata sebagus itu kan, tapi insya-Allah siapa yang dah minum dia tahu rasanya. Okey, untuk perawatan dalaman memang wajib kena ambil ubat periuk dulu. Wajib. Kalau Kak Ija punya style perawatan, kalau korang ada masalah dalaman memang wajib. Muzainah kata masa pantang hari tu makan set pantang Kak Ija memang best sebab first time cuba kan, alhamdulillah. Siti kata rasa sendiri baru tahu kan. Orang nak order barang nanti tengok tu. Kan Kak Ija makan ubat periuk tu belum mengandung boleh ke? Idayu, orang yang TTC ataupun cuba untuk hamil yang dah lama tak dapat anak kan pun boleh. Ambillah set sihat cantik. Sebab apa set sihat cantik Kak Ija? Sebab kita pertama ubat periuk ni akan bantu rawat rahim. Sari rapat akan bantu kuatkan rahim dan tolak angin akan bantu korang punya blood circulation.
dia akan bagi korang satu efek yang sangat-sangat bagus insya-Allah, yang dapat membantu menguatkan lagi rahim kita bila kita nak cuba consume, cuba nak hamil. Jadi hormon dia balancekan hormon. Siapa yang ada masalah period tak teratur, siapa yang ada masalah lesu, tak ada nafsu, kekurangan, tak boleh, bukan tak ada, kita macam ada juga yang ada masalah tak ada nafsu. Besok saya cerita pasal mati putih. Mati putih ni adalah satu yang sangat serius bila perempuan kena, dan sangat-sangat kesihan kalau korang kena. Jadi kena korang tahu apa tu mati putih, apa tu mati putih. Jangan ingat orang lelaki je ada mati pucuk, kan. Jadi sangat-sangat penting penjagaan dalaman tu. Jadi supaya kita punya tak ada lelehan keluar yang terlampau banyak. Lelehan kita pun tak payah pakai panty liner lah, senang cakap. Korang ingat kenapalah sekarang ni dikeluarkan panty liner ke pasaran? Sebab ramai orang-orang semakin hari semakin tidak menjaga dalaman, mengakibatkan dia keluar air sentiasa. Maknanya dia selalu basah. Dia selalu basah. Kan bila selalu basah ni memang tak bagus lah. Itu keadaan korang yang tak bagus. Bila main sikit, baru umur 20 tahun, 28 tahun dah tak boleh dah main, saya tak boleh dah main bola jaring. Tak larat dah nak lari. Tak larat dah lompat. Nak shoot tak boleh, nak angkat tangan tinggi tak boleh. Tak boleh macam tu ya. Kalau akak kau umur 28 tahun, akak kau boleh terbang-terbang lagi. Kita kena macam tu. Kalau umur 30 tahun pun kita kena sihat lagi. Boleh pergi zumba, boleh pergi apa. Orang umur 50 tahun. Kak Ija tengok mak Kak Ija tu, umur dia 60 tahun lebih dah mak Kak Ija. Boleh main rounders. Mak akak walaupun dah tukar tulang belakang. Orang zaman dulu punya penangan ya, dia punya kuat tu. Kan. Okey, kita baca baca komen sikit. Nick Julie kata bulan 9 insya-Allah bersalin, set apa boleh ambil kalau kena booking sekarang. Nick Julie ni kalau nak ambillah set basic campur dengan set rapat memikat buat masa sekarang ni. Set tu lah yang Kak Ija kenalkan. InsyaAllah akan ada sedikit perubahan nanti. Kita tengoklah sebab kita ada selepas PKP ni lah nanti kan, kita nak ubahkan sikit insyaAllah. Adalah benda nak tambah, nak kurangkan supaya korang lebih dapat khasiat yang lebih. Okey? Jadi nak order bulan 7, 2 bulan awal, 2 bulan sebelum melahirkan, order, siap-siap barang kita. Barang kita ni penting, badan kita ni untuk sihat. Sebab apa? Kita nak jaga rumah tangga. Kita bukan nak jaga diri kita sahaja, kita nak jaga anak. Kalau korang anak menangis-nangis, korang tak sihat, bentan, menggigil-gigil kan. Anak siapa nak jaga? Korang ingat suami korang boleh bagi susu kat baby? Boleh tukar tetek ni bagi kat dia? Tak boleh. Kan? Takkan kita nak tinggal anak kita masuk ward? Kan? Tak nak macam tu. Jadi sangat-sangat penting untuk korang tahu pasal penjagaan dalaman korang ni. Bukan hanya untuk merapat. Bersalin tu rawatan dia bukan untuk merapat je. Kak Ija tak suka sangat kalau orang hanya nak merapat. Hanya nak merapat. Saya nak merapat. Tak. Rawat dulu baru rapat. Kalau rapat pun berbau busuk tak guna. Muka cantik tapi pengotor tak guna dik. Kata orang tu. Mak akak kau suka cakap gitu. Muka je kau nak make up. Bilik bersepah. Tak guna. Itu orang tua-tua dulu cakap ya. Ni perumpamaan je ni. Dah cerita nenek kebayang. Dia ceritalah style orang dulu kan. Jadi itu yang Kak Ija nak terangkan. Yang untuk ibu-ibu yang lepas bersalin, yang ada masalah dalaman, kena ambil ubat yang betul untuk merawat. Dia ada herba-herba, ramuan-ramuan yang melengkapi antara satu sama lain. Bukan Kak Ija kata korang tak boleh makan manjakani. Boleh. Manjakani sangat-sangat bagus. Tapi dia ada kawanan dia. Dia ada kawan dia. Dia bukan dia sahaja. Dia ada kawan dia. Dan dia menurut daripada segi perawatan Kak Ija ada portion yang korang kena ambil. Dan kawanan yang korang kena ambil. Dia bukan dia seorang-seorang korang boleh rawat semua benda. Korang nak kulit cantik pun sekarang ni macam-macam korang tahu nyoh kan. Itu nak hilangkan jerawat sekutil.
Benda taruk, benda nak hilangkan jerawat taruk apa Mira? Orang pakai taruk-taruk, pakai muka sebelum pakai makeup pakai benda? Ha, primer lah, moisturizer. Ha, benda? Toner. Ha, nak hilangkan jerawat ni seputih. Ha, moisturizer, toner, primer lagi apa? Ha, pakai foundation, bedak, 15 lapis kat kulit nak bagi nak blusher. 15 layer kau daripada kulit nipis macam ni jadi setengah suku inci ni naik. Nak baginya hilang jerawat sebutih kat sini. Tapi yang kat dalam tu korang nak guna sebiji buah aja. Badan korang besar 80 kilo. Ha kan? Jerawat sebutih nak hilang yang 3 hun tu korang pakai 15 lapis. Ubatnya. Tapi nak baikkan badan 80 kilo ni masuk mengandung perut besar. Besar ni seluar jadi saiz triple XL. Nak makan manjakan ni sebutih. Ha kan? Tak boleh lah macam tu. Kenalah berpada-pada, maknanya kena logik. Nah. Akak kau concealer. Macam-macam lah taruk. Concealer. Primer. Apa dek? Poda. Taruk poda, concealer, primer, foundation, semua macam-macam taruk. Akak engkau kalau berjerawat taruk benda, Colgate. Senang. Colgate je taruk. Hilang besok jerawat. Tak pun ambil air liur basi pagi-pagi tu selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi weh, dalaman tak boleh edit. Pakai boleh lah macam tu Siti. Betul. Jadi tak hilang juga boleh pakai filter. Kan kau punya cerita ni cerita kan dulu-dulu lah, cerita style mak-mak kan. Jadi itulah yang selalunya Kak Ija pesan, supaya korang ni jaga dengan ikut aturan. Bukan kita nak sewenang-wenangnya buat macam ni, buat macam tu, ikut kita macam kita yang tahu kan. Tapi tidak, kita kena ada aturan dia, kena ada perawatan yang betul dia. Takkanlah korang minum air satu tiup tu dah boleh baik seluruh badan korang. Tak boleh. Antibiotik pun kita kena makan 5 hari. Macam tu kan. Dia ada aturan. Jadi tu yang Kak Ija nak cerita dengan korang pasal penjagaan orang tua-tua dulu selalu cakap. Jangan hanya fikir nak merapat. Perawatan dalaman tu penting. Lepas dah rawat dalaman tu baru kita kuatkan rantai pelvis. Dia akan dapat bonus terus. Bila kita ambil manjakani, sari rapat, tolak angin ni, dia ada satu set rapat memikat yang Kak Ija taruh ni. Korang memang yang cakap Miss V jadi pink balik Kak Ija. Suami saya puji saya Kak Ija. Ini orang-orang yang dah ambil ubat periuk dulu, baru dia ambil set rapat memikat. Okey, dia memang akan dapat efek yang sangat-sangat bagus. Sebab apa? Manjakani tu kita temukan dengan adik-beradik dia. Okey, dia jadi sangat wow. Macam tu. Jangan kata akak kau tak ajar. Akak kau ajar elok-elok nak bagi korang comel kan. Okey. Jadi esok insya-Allah kita nak cerita nenek kebayan lagi pasal mati putih. Kak Ija nak cerita dengan korang ni supaya korang tahu. Jadi stay tune dengan Kak Ija besok. Dan Kak Ija rasa setakat ni yang Kak Ija nak ceritakan hari ni supaya korang aware yang penjagaan dalaman tu adalah penting sebelum kita rawat lantai pelvis dan juga merapatkan. Okey, dia ada aturan. Rawat dulu yang penting supaya tak ada bau. Ni rapat tapi belendir. Tak guna weh. Belendir busuk. Bau dia boleh tahan dek. Tahu? Kau kena pakai pad yang wangi. Terpaksa pakai pad yang wangi. Spray. Perfume. Chanel. Tak hilang juga. Dia punya bau tu kena jaga. Memang kena jaga. Kak Ija bukan nak main-mainkan, tapi ni adalah perkara yang serius. Sangat-sangat penting untuk jaga dulu. Make sure dalaman badan kita ni sihat, make sure penjagaan tu betul, baru kita akan dapat complexion yang bagus keseluruhannya. Dan selepas tu barulah kita ke step yang seterusnya, iaitu merapat yang macam korang nak. Okay?
Jadi jangan salah aturan kerana nanti korang yang rugi. Bila dah rapat, korang nak kena rawat rahim lebih lama pula. Kan nak kena rawat rahim lambat lagi nak terlampau banyak masalah, lebih lama kena rawat. Jadi kita tak nak macam tu. Okey? Bagi siapa-siapa yang nak tengok tips-tips Kak Ija lagi, boleh tengok dekat YouTube channel Kak Ija, Keep Dara. Dan bagi korang yang nak dapatkan harga berpantang ataupun harga rawatan dalaman bagi wanita, nak dapatkan apa-apa harga, boleh pergi Kak Ija ataupun ejen-ejen Kak Ija, ataupun boleh juga dapatkan di website kita orang www.keepdara.com. Okey, sekian dulu untuk malam ini. Kita jumpa lagi esok pukul 10 malam. Assalamualaikum. Bye-bye.